Itu sebabnya kalau kita tengok kan dalam bulan Ramadan ni sebenarnya mak mendidik kita jadi ikhlas. Tengok puasa kita puasa yang macam mana, kategori macam mana. Ni sebelum ni belum masuk lagi cerita membina keluarga sunnah ni, baru diri sendiri ni. Panjang jemaah ni. Ya, tolong kunci pintu tu. Kan. Tak apa, saya faham. Sekarang ni cabaran kan. Bukan senang. Kalau siapa nak tidur, tidurlah. Tak ada saya marah dah dengan ceramah ni kan. Tak tidur. Sebab memang dah itu kelebihan orang dengar ceramah. Dia boleh tidur. Salah tidurlah. Saya tak ada marah. Tu pasal tidur. Tak ada, saya tak marah. Kadang dia kat rumah payah tidur. Kat rumah baru pusing sini apa bunyi. La ilah orang tua ni. Pusing sini anak pula. La ilah Allah. Payah. Kan? Tapi kat sini dengan tahap kat rumah bantal. Aircon. Terapik tidur. Tapi kat sini togak dah boleh tidur. Makna tu memang anugerah lah Allah bagi kat dia kan. Ya. Tidurlah. Tapi dengan satu syarat minta tolong sangat jangan berdengkur. Sebab takut ganggu orang sebelah. Sebab orang sebelah dia pun nak tidur juga. Jadi tidurlah sesama ya. Macam tu. Tapi saya tak risau tu. Masalahnya bila tidur kan dia berdengkur tu saya tak risau. Saya risau yang mengigau tu. Tiba bangun kat tengah. Apa hal lah pula tu? Kan macam tu. Jadi Ramadan kalau tengok apa maksud? Kalau kita tengok soalan basic, anak kita akan tanya, ni nak mulakan sunnah ni. Anak tanya. Mama, waduh mak. Aku yang tu tak terdaya, baru duduk kelumpur 5-6 tahun mama nyampah. Kampung nak lonek lah manggil mama. Sampai kat kampung anak mama yang nenek mengana-ngana. Kalau kampung tu kampung lah. Umi ke, mak ke, okey lah kan. Ibu, okey lah. Tapi ada juga yang mak dia mama, yang abah tapi abah ya. Ada. Kan? Macam saya abah ya, senang dan orang kampung kan. You can take Syamsul out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul. So remember that. Okay. Macam tu ya, kan. Tak salah. Mama, kenapa kita kena puasa Anak tanya. Tu soalan cepu mas tu. Kenapa kita kena puasa? Apa jawapan popular yang korang bagi kat anak? Cakap. Kalau tak puasa tak ada raya. Jangan. Itulah jawapan dengan nak ilah. Tolonglah. Budak sekarang bukan macam dulu tahu. Kan? Budak sekarang bukan macam dulu. Budak sekarang dia membaca. Dia belajar kelas pagi potang tau. Dia kelas agama potang. Dulu saya cakap siapa yang puasa sekadar menahan lapar dan dahaga makan dan minum. Dan perkara membatalkan puasa. Itu standard puasa budak darjah 2. Dah tak boleh pakai dah ayat tu sebab budak darjah 2 pun semayang puasa semua. Macam mana nak cakap? Jadi, kenapa kita kena puasa? Macam ni lah nak. Dah semua puasa, kau puasa je lah. Kau tak nak jawab. Kau tak membantu anak kau tau. Macam ayah dia relax je. Ayah, kenapa kita kena puasa? Pergi tanya mak kau. Tu ayah relax tu. Tu ayah relax tu kan. Apa sebab kena puasa? Dah tanya. Asal tanya koma. Darah tak jalan, oksigen tak baik ke otak. Tadi golak elok kan. Kenapa kita kena puasa? Paling copek, kita paling tepat nak kena jawab dengan anak yang tersayang. Ni mama nak beritahu, kita kena puasa sebab Allah suruh. Allah perintahkan. Pasal bila? Budak ni masalah soalan berangkai, kau tahu. Sekarang dengan ceramah kerana Allah suruh. Contohnya budak-budak tak mahu macam tu. Bila?
Teringat ada satu. Dia ada anak kecil. Dia dah pencen. Tapi anak dia tu baru balik sekolah rendah. Sekolah agama petang. Ayah dah pencen. Dia balik. Assalamualaikum. Salam. Dah balik dah anak ayah ni. Daripada mana? Kelapa Dua Ain. Mana Ain? Kau belajar dengan siapa? Ustazah Jamila. Oh, Ustazah yang cantik tu. Tu kata. Dia kata, hari ni belajar pasal apa? Cik ayah lipat sahabat. Hari ni belajar apa? Hari ni belajar pasal malaikat. Malaikat apa belajar? Malaikat Jibril. Ayah nak tanya, Jibril buat apa? Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Bagus. Pandai anak ayah. Muncul sahabat. Tapi ya kan? Tengok. Dah soalan dah sampai. Ya. Tapi lepas Nabi Muhammad kan dah tak ada Nabi lagi dah kan? Betul? Lepas tu dah tak ada wahyu kan? Habis kan Jibril buat apa? Hara bapak tu. Kau pergi tanya ayah kau. Pergi tanya mak kau. Mungkin mak kau ada jawapan. Mak dengar pula. Mak copek sampai pinggan. Boleh basuh pinggan. Mak bising pergi lah tanya ayah kau. Tak sampai tanya. Ayah fikir apa benda nak jawab. Budak-budak tak kepandaiannya. Ya, cakap lah ya. Ayah pun dah geram, dia lipet soal khabar. Ayah kau nak beritahu dengan kau. Jibril dengan ayah kau sama makan pencen. Faham? Kau janganlah bohong anak macam tu. Kau tak tahu, cakaplah tak tahu. Alah. Aduh, ya kan? Wallahualam nak. Tak tahu lah. Tapi ayah yakin Jibril tengah tengok kau tanya soalan yang tak ada kena-mena ni. Nah. Abang. Sebab macam mana? Masih bila? Semenjak daripada turunnya ayat. Turun ayat apa ya? Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua orang dah ingat dah ayat tu kan? Dekat mak kami sing-sing. Kan macam kan. Terangkik-angkik emas tu saya rasa tengah baca sekali lah tu. Kan? Kita belajar sabar, tabah, apa semua dalam Ramadan ni. Apa maksud? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Beriman tu mana orang yang percaya? Jadi anak ayah percaya tak pada Allah? Percaya pada Rasul, percaya. Kalau percaya, kita kena puasa. Nampak? Macam tu kita explain. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Dia tak sebut orang Islam. Nampak? Dia tak kata sebab orang Islam ada Islam, tapi dia tak beriman lah bila dia tak puasa. Kan? Aku percaya cuma aku tak puasa je. Sama lah. Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal lazina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Itu benda basic. Sebab kalau kita tak beritahu asas mula untuk anak-anak kita, macam mana nak berterusan? Kan? Macam mana anak tu nak tu? Dulu kalau tidak besok dia jadi dia puasa sebab mak ayah bising. Kena pula dia sambung universiti, dia dapat sebilik dengan budak-budak memang tak puasa. Macam mana? Saya pernah sebilik dengan budak tak puasa. Saya baik 3 puasa duduk seorang je tak puasa. Tapi alhamdulillah dia dah insaf lah. Bila dia dah kahwin pun elok lah. Tapi waktu tu macam mana? Katanya ni tak insaf. Bulan puasa dah tahu dah. Dia dah booking dengan mamak tu setiap hari. Koper dia akan datang ambil. Beg geng plastik hitam kan? Ni benda tu memang ada. Saya malahan pernah jumpa waktu saya belajar di universiti dulu. Saya naik motor pergi ke Kelang. Saya pernah nampak ada satu restoran Cina. Orang Melayu Islam bukannya tak puasa. Minum arak tengah hari. Open. Bukan kata tutup. Tertutup. Open. Nak cakap apa? Itu tak tahulah nak kata kategori apa. Bukan tak puasa. Dah lah tak puasa. Minum arak pula tu. Jadi dalam keadaan tu kita kena explain ke anak kita. Basic kena bagi. Asas. Macam kita lah. Macam mana kita nak bahagia? Pertama, kena betulkan apa? Tu sebab orang ni ada duit tak bahagia, ada kereta besar tak bahagia, ada bini besar pun tak bahagia. Semua tak bahagia. Apa sebab? Sebab setting. Sebab kalau kita ambil beli handphone, benda pertama setting. Nak brightness dia terang mana? Nak volume macam mana? Kalau yang ringtone nak letak macam mana? Kalau isteri telefon, bunyi rimau.
Telefon dah. Dia kata kan, awak dia tahu. Contohlah kan. Jadi mana kata, setting tu. Jadi kalau kita tak letak setting ni pada awal, takut anak kita sampai besar lah. Dia pula cakap dengan anak dia, tak puasa tak boleh raya. Mak kita pula cakap macam tu. Tak puasa tak dapat duit raya. Lagi tahu. Kebenaran dia ajar kat anak-anak tu. Nampak? Itu sebabnya kita kena puasa kerana Allah. Lillahi ta'ala. Berapa ramai orang yang tak dapat puasa kerana Allah. Nikah pun tak kerana Allah. Dalam 2-3 minggu ni. Jangan risau. Ni minggu ni pun ada kali kahwin gini. Mesti mengawan. Nyompet-nyompet lah. Puasa kan. Tapi tak apalah. Kita akur lah kan. Kita kena terima hakikat tu. Kan. Yang Nilofa bukan milik kita. Macam tu lah. Tak, ramai lelaki kecewa nampak tu kan. Sabar. Kan, sabar. Kita doakan baik-baik je. Kan. Kan. Jadi, makna kata bila kita sebut tentang puasa tu sendiri, asyam. Apa maksud siam? Ada orang cakap siam maksud Thailand. Kan? Tapi bukan tu. Asyam maksudnya dari segi bahasa menahan diri daripada berpergian pada satu tempat ke tempat yang lain. Tapi dari segi istilahnya, macam mana? Ada pula maksud mengatakan asyam tu menahan diri, perihal menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara. Makan, minum, nikah. Menahan diri daripada nikah. Tak boleh nikah ke bulan puasa? Boleh nikah tak? Boleh. Jimat. Nak PKP, bulan puasa pula. Majlis resepsi dibuat pada jam 12 tengah hari. Puasa. Jamuan akan berlangsung sebelum sahur. La ilaha illallah. Memang tak ada orang. Memang jimat kan risau kan. Tapi maksud nikah ni adalah perbuatan orang bernikah. Apa dia? Tengah hari. Janganlah sesaja. Kan? Sebab bulan puasa ni disebut sebagai Ramadan. Tu berasal pada kataan ramdu. Iaitu panas yang menyengat. Sekarang pun kita dah mula rasa panas, betul tak? Lambat aircon, lambat aircon ni panas lah. Panas. Cepat dah masuk dalam kereta, panas. Orang perempuan kat rumah mula ni bila dia panas, tengoklah. Mula lah iklim habitat dia, pakaian dia semua tengok. Kemban naik bulan lain tak kemban. Panasnya bang, ya Allah. Panas, panas, panas. Suami kat sofa tu, Allah. Dia bukan kira tua muda tu. Dia bulan puasa ni nafsu ni bila dia datang dia tak kira tua. Dia nampak tiang elektrik pun nampak perempuan. Jangan main-main. Tu sebab tapi maksud lengkap dia menahan diri pada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampailah terbenam matahari kerana Allah. Tu penting. Makna komplit dia. Tapi kita nak kerja takwa. Jadi bila kita cerita tentang puasa ni, dia bukanlah orang kata perkara-perkara yang orang kata dia sama macam bulan lain, tetapi kehebatannya dikatakan sebagai Sayyidus Syuhur, bulan penghulu segala bulan. Sebab Nabi sih kata, andai katalah orang benar-benar faham akan kelebihan Ramadan, nescaya dia akan berharap bahawa Ramadan itu sepanjang tahun. Jadi kita kena ajak untuk hidupkan sunnah dalam keluarga kita.